sehingga gelap malam. Dalam surah Al-Falaq ada ayat wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kan ghasiqin tu jadi ghasaqil lail, gelap malam. Wa dan Qur'anal fajr, bacaan Quran di waktu fajar. Qur'anal fajr, terjemah dia bacaan Al-Quran di waktu fajar. Inna sesungguhnya Qur'anal fajr, bacaan Al-Quran di waktu fajar. Qur'anal fajr, bacaan Al-Quran di waktu fajar. Kana adalah masyhudan, disaksikan. Terjemah masyhudan, disaksikan. Boleh dihadiri pun boleh, dua-dua boleh. Okey, Tuan Haji Zali terjemahkan. Tuan Haji Zali ayat pertama kita, ayat 78 ni. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah solat bagi gelincir matahari sehingga gelap malam, dan bacaan Quran di waktu fajar. Sesungguhnya bacaan Quran di waktu fajar adalah disaksikan. Baca dua ayat sebelumnya boleh, Tuan Haji Zali? Ayat 76 dan 77. 76 dan 77. Dua ayat terakhir minggu lepas. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya mereka hampir benar-benar membuat kami gelisah di bumi Mekah Madinah untuk mereka dapat mengusir kamu daripadanya. Dan jika begitu, tidak mereka tinggal di belakangmu melainkan sekejap. Sebagai ketetapan bagi siapa yang sesungguhnya kami telah utuskan sebelummu daripada rasul-rasul kami, dan tidak kamu akan mendapati bagi ketetapan kami sebarang perubahan. Okey. Terima kasih Tuan Haji Zali. Minggu lepas kita cerita tentang orang-orang kafir, sama ada Mekah ke Madinah ke, mereka berusaha untuk mengusir Nabi. Baik daripada Mekah, baik daripada Madinah, masing-masing berusaha untuk mengusir Nabi SAW. Jadi Allah kata, kalau dapat usir je, tak lama lepas tu memang mereka akan dibinasakan. Itulah ketetapan Allah, sunnatullah yang Allah Ta'ala telah tentukan sejak dahulu lagi. Sejak zaman dulu lagi, mana-mana kaum, mana-mana umat yang halau usir para Nabi, lepas mereka usir je para Nabi, lepas mereka halau je para Nabi, mereka tak lama lepas pada itu Allah Ta'ala binasakan mereka. Samalah yang berlaku di Mekah ketika mana orang Nabi hijrah. Lebih kurang 2 tahun selepas Nabi hijrah, mereka semua dikalahkan dengan pedang dalam peperangan Badar. Okey. Ayat ini pula. Ayat tadi Allah nak pujuk Nabi, dalam masa yang sama Allah nak mengancam orang-orang kafir. Ayat tadi Allah nak pujuk Nabi, dalam masa yang sama Allah nak beri ancaman pada orang kafir. Ayat ini pula, ayat 78 ni, Allah nak beritahu pada Nabi dan seluruh orang Islam. Orang kafir mereka sentiasa ada perancangan, keinginan, kemahuan, usaha untuk halau kamu, usir kamu. Maka tugas kamu sebelum turun perintah perang, apa dia? Continue amal kamu sungguh-sungguh. Jadi dalam banyak-banyak amal yang perlu di-continue, dalam banyak-banyak amal yang perlu dibuat sungguh-sungguh, apa dia? Solat. Kerana dengan adanya solat dapat bantuan Allah, dengan adanya bantuan Allah lah yang akan membinasakan, menghancurkan orang-orang kafir. Okey, dengan adanya solat lah akan terhancurnya kekuatan-kekuatan orang kafir. Baik. Dalam banyak ayat lain juga, ketika mana sebelum turun perintah perang, orang kafir ni Allah kata mereka usahalah macam-macam cara nak jatuhkan kamu, nak jatuhkan agama kamu. Maka apa kamu boleh buat? Apa kamu mampu buat? Jaga solat sungguh-sungguh. Kalau baca Puan Izawani, surah Al-Baqarah. Saya cari je surah Al-Baqarah. Muka surat surah Al-Baqarah, muka surat 17. Surat 17 ayat 109-110. Boleh Puan Izawani? Boleh Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai dalam kalangan ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman,
menjadi kafir kembali kerana rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan melapang dadalah sehingga Allah memberi perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Dan laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya, iaitu pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Okey. Terima kasih Puan Zaman. Jadi ayat 109, Allah kata orang kafir di kalangan ahli kitab, mereka memang nak buat kamu jadi murtad balik. Orang kafir di kalangan ahli kitab, mereka memang nak sangat buat kamu jadi murtad balik. Jadi apa cara kamu nak melawan ataupun menghentikan ataupun nak melawan, mendapat kekuatan, menghalang keinginan mereka? Apa dia? Apa kamu kena buat? Jaga solat. Jaga solat. Okey, masa ni belum turun ayat perang, maka perintah ni jaga solat. Jaga solat. Jaga solat. Satu hari di Mekah, ada orang-orang yang masuk Islam, keluarga mereka berniat sungguh-sungguh untuk berkeluarga mereka menghasut mereka agar keluar balik pada agama Islam. Keluarga mereka masuk Islam. Di keluarga mereka ni menghasut mereka agar keluar balik pada agama Islam. Berusahalah macam-macam cara nak suruh family mereka masuk Islam ni murtad balik. Lalu Allah turunkan ayat. Masa ni pun sama, belum turun perintah perang lagi. Maka apa yang Allah suruh orang Islam buat untuk menguatkan akidah, menguatkan iman agar tak jadi murtad balik? Tolong baca Puan Salmiah muka surat 136 ayat 7172. 136 ayat 7172. Ada Puan Salmiah? Muka surat 136 Ustaz. Ya betul. Ayat 71 dan 72. Ini pun nak cerita pasal solat juga. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Katakanlah Muhammad, adakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan adakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di bumi dalam keadaan kebingungan? Sahabat-sahabatnya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutlah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sebenarnya dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Terus. 72. Dan agar melaksanakan solat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpunkan. Okey. Terima kasih Puan Salmiah. Apa saya nak sampaikan? Dalam ayat 71 tu, cerita dia di anak Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri. Anak kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri, masa tu belum masuk Islam, dia pun sama juga hasut ayah dia suruh keluar balik daripada agama Islam, masuk balik agama lama. Ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang mak dia bersumpah tak nak makan, tak nak minum, tak nak sikat rambut, nak jemur diri tengah panas, asalkan anak dia murtad balik. Barulah mak dia akan makan, minum, sikat rambut. Macam-macam orang kafir buat, tujuan dia untuk buat orang Islam, keluarga mereka yang Islam ni jadi murtad balik. Macam-macam orang kafir buat. Maka ayat 71 Allah ajar cara jawab. Jadi kalau kamu dah Islam, ada orang ajak kamu murtad balik, cakap pada dia, patutkah kami menyeru selain Allah setelah Allah bagi hidayah pada kami? Sampai habis ayat 71 tu nak cerita, Allah ajar cara jawab. Kalau ada orang kafir ajak murtad, jangan jawab macam tu. Itu cara dia nak jawab pada orang kafir yang ajak kamu murtad. Kemudian, pandai jawab saja tak memadai. Pandai jawab saja tidak memadai. Apa kena buat? Kekuatan hati kena ada. Jadi nak dapat kekuatan hati, apa cara dia? Nak dapat kekuatan hati, tidak dapat tidak, jaga solat. Ada orang-orang kampung, orang-orang yang tak reti sangat lah, belajar agama pun jarang-jarang, bukan macam kita semua kelas agama kan. Jadi ada orang kampung-kampung ni dia tak reti mana pun, nak menjawab kalau orang kafir tanya gini-gini tak reti mana pun. Tetapi
Oleh kerana mereka jaga solat, oleh kerana mereka sungguh-sungguh orang yang jaga solat, maka syaitan tak mampu nak rosakkan akidah mereka. Dia orang kafir tanya soalan 1, 2, 3 semua tak boleh jawab. Tak erti nak jawab lah. Diam, tak erti nak jawab macam Dr. Zakir Naik, tak erti nak jawab macam Ustaz Firdaus Wong, tak erti. Mungkin dia tak ada dengar soal jawab daripada orang kafir. Jadi bila orang kafir tanya soalan tentang Islam, dia tak boleh jawab. Walaupun tak boleh jawab, tapi semayang mereka kuat, hati mereka kuat, mereka tetap tidak terkesan kata-kata orang kafir. Tapi ada orang yang dia pandai jawab. Dia mungkin berguru dengan Dr. Zakir Naik, dia berguru dengan Dr. Ahmad Didat, dia berguru dengan Ustaz Firdaus Wong. Hebatlah dalam bab menjawab ni. Okey, bagus. Tapi kalau hati tak kuat, orang kafir offer duit, orang kafir offer pangkat, orang kafir offer jawatan, offer apa yang dia minat, boleh tergadai juga akidah dia. Maka dalam banyak ayat Quran nak beritahu, kekuatan hati, kekuatan akidah bukan semata-mata terletak pada ilmu. Kekuatan hati, kekuatan akidah terletak pada solat. Lagi kuat orang tu jaga solat, lagi kuat keimanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan pun, hadis daripada Imam Ahmad, daripada Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk buat orang yang solat menyembah dia. Syaitan dah putus asa untuk buat orang yang solat ni menyembah dia. Tahu tak boleh nak buat. Orang solat ni nak buat dia jadi kafir murtad susah. Orang solat ni nak buat dia jadi kafir, jadi murtad susah. Tapi yang syaitan boleh buat apa dia? Tahris bainahum. Buat mereka saling kelahi, saling bergaduh sama mereka, tu boleh. Tengok hadis kat skrin. Pada Imam Ahmad, pada Jabir bin Abdullah, sesungguhnya syaitan putus asa untuk menjadikan orang yang solat menyembah dia. Tak boleh nak buat. Namun dia masih aktif dalam menaburkan benih perselisihan antara mereka. Kelahi lah. Sama-sama orang semayang pun kelahi. Itu normal. Bukan normal maksudnya apa, biasa berlaku. Tapi orang yang jaga semayang nak keluar pada agama Islam, sangat-sangat mustahil, sangat-sangat susah. Dia anak kita, masa kecil ni suruh mereka jadi orang yang jaga solat sungguh-sungguh. Nanti besar sikit barulah kita terangkan. Kenapa kena solat, kenapa Allah tu satu, kenapa. Barulah kita suburkan hati jiwa mereka dengan ilmu. Tapi yang penting, solat tu. Akan datang satu masa, Allah katalah kan, dalam surah Taha, tu dah baca Puan Zakiyah, boleh? Puan Nur Zakiyah. Surah Maryam, satu golongan yang akan meninggalkan solat. Muka surat 309 ayat 58 dengan 59. 58, 59. 308 Ustaz. 309. 309 ayat 58, 59. 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, iaitu daripada golongan para nabi, daripada keturunan Adam dan daripada orang yang kami bawa di dalam kapal bersama Nuh, dan daripada keturunan Ibrahim dan Israel, dan daripada orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah pada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Kemudian datanglah selepas mereka pengganti yang mengabaikan solat dan mengikut keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Okey. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Apa Allah nak sampaikan? Umat-umat dulu, zaman Nabi mereka, masa Nabi masih hidup, mereka ni umat yang sahabat-sahabat Nabi Adam, sahabat-sahabat Nabi Nuh, sahabat-sahabat Nabi Ibrahim, zuriat-zuriat mereka, cucu-cucu mereka okey lagi. Datang generasi masa zaman mereka ni, zaman anak cucu cicit mereka, para Nabi ni, mereka okey lagi. Sebab mereka dengar yang Quran, sujud menangis. Hebat ni. Tapi datang lepas pada tu generasi yang mula abaikan solat. Lepas mereka senang abaikan solat, maka dia punya consequence dia, mereka senang follow last, and they follow last. Senang ikut dalam syahwat. Syahwat nak buat tu, buat. Syahwat nak buat ni, ikut. Buat. Halal ke haram, jalan dia dulu. Dan orang macam ni lah, Allah kata, kelak mereka nanti akan jadi sesat. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, selagi anak-anak kita orang yang jaga solat, walaupun bukan ustaz, walaupun bukan mengaji agama, walaupun bukan sok mau masuk kelas, tapi selagi anak-anak kita, cucu kita orang jaga solat, maksudnya maksudnya mereka dalam keadaan selamat. Tapi bila mereka mula tinggal solat,
Masa tu kita kena risaukan mereka. Kerana apa? Kerana mereka yang tak solat ni lah yang senang dirosakkan, disesatkan oleh syaitan-syaitan. Di ayat kita sekarang, bukan syaitan nak rosakkan Islam, tapi orang Yahudi, orang Nasrani, mereka nak rosakkan Islam. Maka Allah kata dalam ayat kita sekarang, muka surat 290, ayat 78, kekuatan kamu adalah dengan mendirikan solat. Masa Fir'aun menindas, memberi tekanan kepada Bani Israel, Bani Israel boleh buat apa? Bani Israel boleh buat apa? Sama macam lebih kurang Yahudi menindas Palestin sekarang. Orang Palestin boleh buat apa? Orang awam boleh buat apa? Nak balik tak boleh. Boleh jerit menangis je lah bila bom datang, peluru datang. Kan? Tetapi bantuan Allah tetap akan datang bila mengerjakan solat. Sebab tu kisah Nabi Musa dan Bani Israel dan Fir'aun, sebelum Allah menangkan Bani Israel, Allah suruh buat apa? Jaga solat. Tolong baca Puan Siti Nulis muka surat 218. Mereka doa pada Allah, muka surat 218 ayat 84 sampai 87. 84 sampai 87. 218 ayat 84 sampai 87. Bismillahirrahmanirrahim. 84. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya. Jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri. 85. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. 86. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu daripada orang-orang kafir. 87. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah dan laksanakanlah solat serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Terima kasih Puan Siti Nulis. Sama-sama. Jadi masa ni Bani Israel boleh buat apa? Bani Israel boleh lari masa ni. Lari. Itu je kerja dia. Mana dia nak kekuatan nak lawan balik. Tapi seteruk mana pun mereka ditindas, seteruk mana pun mereka dizalimi oleh Fir'aun dan orang-orang Fir'aun, solat jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Kerana apa? Dengan adanya solat, kekuatan akidah kita Allah Ta'ala akan pelihara. Yang kedua, nanti satu masa akan datang bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, solat tu dipanggil tiang agama. Kenapa? Rumah buruk macam mana sekalipun, ada tiang, insya-Allah. Rumah tu kuat. Rumah comel mahal tapi tak ada tiang. Angin datang runtuh, hujan lebat sikit pun rosak. Ni pun binatang besar sikit datang rempuh pun senang rosak. Kerana apa? Tidak ada tiang. Waktu solat tiang agama tu bukan main-main. Beritahu keteguhan hati seseorang bila dia sungguh-sungguh jaga solat. Lambang seorang hamba pada Tuhan dia adalah lambang seorang hamba kepatuhan, keteguhan seorang hamba pada Tuhan dia adalah dalam mengerjakan solat. Seturut mana pun berlaku dalam kehidupan kita, seturut mana pun kita diuji, solat jangan tinggal. Okay, so sekarang ayat kita sekarang Allah kata, dirikanlah solat setelah gelincir matahari. Jadi dalam ayat ni ada 5 waktu solat. Ada setengah-setengah orang ni yang menggunakan ayat-ayat Quran mengatakan solat Allah suruh 3 kali je. Solat Allah suruh 3 kali je satu hari. Sebab dia kata tak ada ayat Quran suruh 5 kali. Bukan tak ada, awak tak pandai. Awak tak mengaji, awak tak mengetahui dengan mendalam. Lalu awak kata solat 3 kali. Allah kata dirikanlah solat ketika tergelincir matahari. Solat apa gelincir matahari? Solat Zuhur. Sampailah gelap malam. Dia solat Zuhur sampai gelap malam ni solat apa? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Bermula pada gelincir matahari sampai malam gelap. Bermula pada gelincir matahari sampai malam gelap. Allah tak kata solat ketika gelincir matahari dan ketika malam yang gelap. Kalau solat ketika gelincir matahari dan ketika malam gelap, bolehlah kata 2 waktu je. Satu waktu selepas gelincir matahari, satu lagi selepas malam gelap. Tanpa satu lagi ayat lepas pada itu.
subuh. 3 je lah, Zuhur, Isyak, subuh. Tapi Allah guna ilah, maksud ilah, dirikanlah solat ketika gelincir matahari sehingga malam gelap. Jadi dalam ayat ni ada solat Zuhur, ada Asar, ada Maghrib, ada Isyak. Dan juga waktu subuh. Kenapa Allah sebut Quran Al-Fajr, Allah tak sebut solat? Kerana dalam solat tu ada ayat-ayat Quran. Allah sebut dalam surah Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Quran. Dalam solat, bacalah apa-apa yang mudah kamu baca daripada ayat Quran. Lepas baca Fatihah, bacalah surah apa pun, tetap sah solat kamu. Jadi Allah sebut, waktu subuh ni Allah guna perkataan Quran Al-Fajr. Kerana apa? Dalam waktu solat, mana-mana waktu solat pun memang kena baca Quran. Sebab tu Allah sebut Quran Al-Fajr. Maksud Quran Al-Fajr ni adalah baca Quran dalam solat subuh. Waktu dalam solat subuh, Maghrib, Isyak, afdal baca panjang solat subuh. Dalam solat subuh, Maghrib, Isyak, afdal baca panjang solat subuh. Tapi tengok waktu jugalah, kalau subuh lambat orang nak pergi kerja jangan baca panjang-panjang. Tu lah tak imam macam tu kan. Itu maksud Quran Al-Fajr. Kerana bacaan Quran waktu subuh dihadiri oleh para malaikat. Oh, habis tu baca Quran lepas Isyak, baca Quran lepas Maghrib, baca Quran lepas Asar, baca Quran lepas Zuhur, malaikat tak hadir. Malaikat hadir juga. Tapi tak seramai malaikat yang hadir masa baca Quran lepas subuh. Berdasarkan hadis, tengok hadis kat skrin. Okey, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, malaikat-malaikat selalu mengikuti kalian bergiliran pada malam hari dan pada siang hari. Mereka kumpul waktu solat subuh. Maksudnya masa shift malam nak habis shift, shift malam nak habis, shift pagi dah ada. Di masa subuh tu, malaikat-malaikat 2 shift. Shift siang, shift malam berkumpul. Solat subuh dan solat asar. Lalu naiklah kepadanya malaikat yang sebelumnya berada bersama kalian. Malaikat malam tadi lepas subuh naik. Dan Allah menanyakan kepada mereka, sedangkan Allah Maha mengetahui keadaan kamu semua. Bagaimana keadaan hamba-hambaku masa kamu tinggalkan mereka? Mereka menjawab, kami datang mereka tengah sembahyang asar, kami naik mereka tengah solat subuh. Malaikat subuh pula jawab, kami turun mereka tengah solat subuh, kami naik mereka tengah solat asar. Jadi, Allah sebut, bacaan Quran waktu subuh ni dihadiri oleh para malaikat, bukanlah bermakna waktu lain malaikat tak hadir. Kita baca Quran sekarang, pukul 8.57. Malaikat tak ada ke? Malaikat ada. Malaikat sentiasa hadir. Tetapi waktu subuh ni, dua-dua shift malaikat melihat, mendengar kita baca Al-Quran. Itu maksud bacaan Quran waktu subuh dihadiri oleh para malaikat lagi ramai berbanding dengan kita baca Quran waktu lain. Janganlah pula kata baca Quran lepas zuhur, malaikat tak ada, ugi baca sekarang. Baca sebelum subuh esok, baru malaikat ada. Saya tak cakap macam tu, agama pun tak ajar macam tu. Nak beritahu bahawasanya malaikat malam, malaikat shift malam, malaikat shift siang, kedua-dua mereka memerhatikan bacaan Al-Quran. Jadi, bila kita baca Quran waktu subuh, sebelum subuh, sebelum subuh, waktu untuk pelajar-pelajar tahfiz lah, kalau kita pergi khusus untuk pelajar-pelajar hafal Quran, waktu paling baik untuk pelajar baca Quran, hafal Quran sebelum subuh. Bukan hafal Quran sajalah, hafal hadis ke, hafal kitab-kitab ke sebelum subuh. Waktu terbaik. Waktu otak tengah fresh. Yang kedua, lepas maghrib. Yang kedua, selepas maghrib. Wallahualam, tak tahu apa keistimewaan lepas maghrib tu, saya pun tak tahulah. Tapi memang pengalaman dulu. Waktu terbaik sebelum subuh. Hafal Quran sebelum subuh, memang cepat masuk. Yang kedua, selepas maghrib. Jadi waktu Quran sebelum subuh ni dihadiri oleh ramai para malaikat. Apa kelebihan dia bila ramai malaikat hadir? Pertama, ramai malaikat jadi saksi. Kita baca Quran, ramai malaikat jadi saksi. Yang kedua, bila kita duduk kat satu majlis ataupun satu keadaan, malaikat ramai mengerumuni kita, maka Allah Ta'ala akan mewariskan kepada kita sifat-sifat malaikat. Dengan perasaan jadi malaikat pula. Tapi maksudnya, apa sifat malaikat? Taat, patuh, rendah diri, walaupun kuat, walaupun besar, walaupun gagah. Ada sifat taat, patuh, rendah diri. Dia sifat malaikat tu yang kita nak. Sifat malaikat tu yang kita nak. Kalau kita duduk dengan orang kaya yang sombong, contohlah, duduk dengan orang kaya-kaya yang sombong-sombong, kita pun ada sifat macam mereka juga.
Kita duduk dengan orang miskin yang rendah diri, kita pun ada sifat macam mereka juga. Pergi duduk dengan malaikat, tapi tak semua orang kaya sombong, tak semua orang miskin rendah diri kan. Malaikat, semua mereka patuh, semua mereka taat. Jadi bila kita baca Quran sebelum subuh, di samping dapat pahala, malaikat-malaikat mendengar bacaan kita, lalu ketika malaikat sampai kepada Allah, Allah bangga dengan kita, di samping itu kita akan dapat sifat-sifat ciri-ciri malaikat. Okey, baik, seterusnya. Ayat 79. Ayat 79. Okey. Orang-orang yang dekat dengan Allah ni, orang-orang dekat dengan Allah ni, sebelum subuh mereka hidup dengan amal. Sebelum subuh mereka hidup dengan amal. Apa amalnya? Zikir lah, istighfar lah, tahajud lah, baca Quran lah. Ahli syurga, amalan-amalan mereka hidup sebelum subuh. Orang dekat dengan Allah ni sebelum subuh. Amalan yang paling mudah dapat ikhlas adalah solat tahajud. Amalan paling mudah dapat ikhlas adalah sebelum subuh. Tak ada orang tengok, tak ada orang lalu, tak ada orang nak jumpa kita. Kalau waktu lain orang nak datang rumah kita, nak jumpa ustaz boleh? Ustaz tengah solat duha macam tu. Orang datang lepas tu nak jumpa ustaz boleh? Ustaz tengah mengaji. Jadi orang dengar kebaikan-kebaikan kita. Tapi kalau sebelum subuh tak ada orang cari kita. Tak ada orang nak jumpa kita. Jadi kita solat banyak mana pun sebelum subuh, tak ada orang tahu, tak ada orang tengok. Amalan paling mudah untuk kita dapat ikhlas adalah solat malam. Solat malam mana orang tahu kita solat atau solat, tapi kita dengan Allah Ta'ala. Yang jadi wasaknya ini solat malam pun masih lagi ditayangkan. Dan salam tahajud dan tahajud. Semoga Allah bagi taufik pada kita untuk bangun salat tahajud. Kita sangka buruk, padahal nak tunjuk orang dia solat tahajud. Kita sangka buruk lah, patutnya tak sangka buruk. Tapi awak dah tahajud, tak payah nak dandan lah. Dan tahajud lah, dan tu lah. Itu nak doa pula, semoga Allah bagi taufik kita bangun tahajud. Pukul 4.30 pagi. Okey? Saya tak ada sangka buruk. Tapi kenapa perlu nak tunjuk ke orang? Kita dan tahajud, tak dan tahajud dan sebagainya. Okey, ayat sekarang lepas ni ayat tahajud pula. Ayat 79. Wa dan, untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita muka surat 290 ayat 79. Min, sebahagian daripada al-lail, malam. Al-lail, malam. Fa, maka tahajjud, solatlah tahajud. Tahajjud, solatlah tahajud. Okey. Bihi, dengannya, pada malam itu, nafilatan, sebagai tambahan, sebagai ibadat tambahan. Laka, bagimu. Laka, bagimu. Okey. Asa, mudah-mudahan, semoga, an, bahawa, ya ba'asaka, membangkitkanmu. An, bahawa, ya ba'asaka, membangkitkanmu. Mu kat sini Nabi Muhammad lah. Membangkitkanmu. Rabbuka, oleh Tuhanmu. Rabbuka, oleh Tuhanmu. Maqaman, di kedudukan ataupun di tempat. Mahmudan, yang terpuji. Mahmudan, yang terpuji. Tolong baca ni Tuan Haji Izzali, boleh? Tuan Haji Izzali tolong terjemahkan ayat ni. Saya Ustaz? Ayat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebahagian daripada malam, maka solatlah tahajud dengannya. Sebahagian tambahan bagimu, mudah-mudahan moga membangkitkan kamu oleh Tuhanmu di tempat yang terpuji. Okey, terima kasih Tuan Haji Izzali. Ya, Allah Ta'ala cakap kepada Allah Ta'ala cakap pada Nabi SAW dalam ayat ni. Tadi solat fardu, ayat 78 tadi solat fardu. Jadi seteruk mana pun keadaan kamu, orang kafir usaha macam mana pun nak rosakkan kamu, jangan tinggalkan solat fardu. Ayat tadilah. Ayat sekarang Allah Ta'ala cakap kepada Nabi, sebahagian malam solatlah tahajud sebagai ibadat tambahan. Sebagai ibadat tambahan. Dia biasa kita sebut solat sunat, kan? Biasa kita sebut solat sunat, kita panggil solat apa? Solat sunat kita sebut solat sunat satu. Nama dia yang kedua adalah solat tatawwu'. Pertama dia panggil solat sunat. Yang kedua namanya solat tatawwu'. Yang ketiga namanya adalah solat nafil. Kita bisa sebut solat sunat je kan? Ada 3 nama solat-solat sunat. Selain solat fardu ada 3 nama. Ya, saya cuba sharekan. Saya cuba tunjukkan skrin. Pertama solat sunat lah. Apa-apa tu solat sunat. Tak kisahlah tahajud ke, duha ke, awabin ke, solat sunat. Yang kedua dia panggil solat tatawwu'.
Okey. Solat-solat sunat selain solat fardu ni dia panggil solat tatawwu'. Tatawwu' dari sudut bahasa sukarela. Okey, solat tatawwu', solat qabliyah, ba'diyah, solat witir, solat duha, tu semua dipanggil solat tatawwu'. Satu lagi dia panggil solat nafil ataupun nawafil. Nafil, sekarang lah nafil, ayat kita sekarang. Ataupun dia panggil nawafil. Maksud nawafil apa dia? Solat-solat sunnah. Okey. Perkataan, jadi Allah kata pada Nabi, contoh perkataan tatawwu', saya nak tunjuk contoh perkataan tatawwu'. Tolong baca dia Tuan Haji Aziz, boleh Tuan Haji Aziz, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ada perkataan tatawwa'a. Wa man tatawwa'a khairan, muka surat 24 ayat 158. Muka surat 24 ayat 158. Tolong baca Tuan Haji Aziz. Itu tatawwu'. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa Ustaz? 158. 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebahagian syiar, yakni agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa dengan keredaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Okey, kerelaan hati. Terima kasih Tuan Haji Aziz. Itu poin saya, kerelaan hati. Tatawwu'. Volunteer. Bukan wajib. Siapa nak buat, dia buat. Tak nak buat, tak apa. Itu maksud tatawwu' kat situ. Okey. Jadi solat sunat pun dia panggil solat tatawwu'. Yang ketiga, solat-solat sunat dia panggil solat nafil ataupun solat nawafil. Plural dia nawafil. So sekarang Allah nak cakap pada Nabi SAW, di waktu malam naklah kamu solat tahajud sebagai solat nafil, sebagai solat tambahan bagi kamu. Mudah-mudahan dengan sebab kamu solat malam ini, Allah Ta'ala akan bangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Untuk kita ni, bukan Nabi ni, solat nawafil, solat tahajud hukumnya sunat. Sunat muakkad. Adapun untuk Nabi SAW, solatnya adalah, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Hukum solatnya adalah wajib. Orang-orang yang dekat dengan Allah SWT, mereka adalah orang-orang yang solat malam. Mereka adalah orang yang menghidupkan solat malam. Okey? Bahkan Allah memuji orang-orang yang Yahudi yang masuk Islam, betul-betul masuk Islam, bukan masuk Islam sebagai orang munafik. Yahudi yang masuk Islam, betul-betul Muslim. Antara amalan mereka yang Allah puji, banyaklah amalan Yahudi yang baik-baik ni kan. Tapi dalam banyak-banyak amalan mereka yang Allah puji, salah satunya apa? Solat malam. Solat malam. Tengok surah Ali Imran, muka surat 64. Tolong baca poin zaman ni, muka surat 64. Ayat 113, 114. 113 dengan 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu tidak semuanya sama antara ahli kitab pada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud solat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh melakukan yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, dan bersegera mengerjakan pelbagai kebaikan. Mereka termasuk orang-orang soleh. Okey, terima kasih poin zaman. Nampak? Mereka ni ahli kitab yang masuk Islam. Allah kata semua Yahudi bukan sama. Ada yang baik. Antaranya inilah. Mereka malam-malam bangun baca ayat Allah dan mereka bersujud pada Allah. Allah dahulukan kebaikan tu sebelum ayat 114. Mereka beriman pada Allah, pada hari akhirat, amal ma'ruf nahi munkar, segala pada kebaikan. Tu ramai orang boleh buat. Itu ramai orang mampu buat. Tak perlu pengorbanan untuk bangun awal. Tetapi antara amalan yang perlu korbankan tidur adalah bangun solat tahajud. Bangun solat tahajud. Ni Allah puji mereka. Bahkan Nabi SAW, orang yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala, solat tahajud sampai buka-buka kaki baginda. Antara ciri-ciri ahli syurga adalah sedikit tidur di malam hari. Tolong baca Puan Salmiah surah Az-Zariyat.
Mudah-mudahan kita semua dapat taufik lah untuk bangun tahajud setiap malam. Sesibuk macam mana sekalipun, seletih macam mana sekalipun, seapa lagi, semengantuk macam mana sekalipun. Muka surat 521 ayat 15 sampai 18. 15 sampai 18. Ya, 521 ayat 15 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman syurga dan mata air. 16. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. 17. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Satu Lagi lagi. Satu lagi. 18. Dan pada akhir malam mereka memohon keampunan kepada Allah. Okey, ni kita nak ni ayat 17 ni. Kita nak masuk syurga tapi nak tidur cukup-cukup. Maksud saya nak tidur cukup-cukup, nak bangun betul-betul azan subuh dia. Boleh lah dapat syurga juga. Tapi ciri-ciri ahli syurga Allah kata apa? Sedikit tidur di waktu malam. Sedikit tidur waktu malam maksudnya tak ramai macam orang lain. Tak macam orang lain. Nabi SAW orang yang Allah jamin syurga untuk baginda. Tetapi kita tengok hadis-hadis mengenai solat tahajud. Kita tengok hadis mengenai solat tahajud. Okey, tengok ni hadis kat skrin. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Nabi SAW selalu bangun di waktu malam mengerjakan qiyamul lail sehingga kedua-dua kaki Nabi pecah-pecah. Diri lama sangat pecah-pecah. Sejuk pula tu. Kita suasana tak sejuk sangat. Diri malam-malam pun tak ada masalah. Ni musim sejuk, diri lama-lama pecah kaki. Aku pun kata pada Nabi SAW, lima tasna'u hadha ya Rasulullah. Kenapa melakukan ini, wahai Rasulullah? وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah telah mengampunkan untuk kamu apa yang telah terdahulu dan apa yang akan datang daripada dosa-dosa kamu. Baginda menjawab, afala akunu abadan syakura. Tak bolehkah aku jadi hamba Allah yang bersyukur? Aku buat bukan sebab nak syurga, nak neraka, tak. Aku buat bukan sebab syurga, neraka tu. Tapi aku buat sebab banyak sangat nikmat Allah bagi pada aku. Tak bolehkah aku jadi hamba Allah yang bersyukur? Ni, orang. Kalau kita lah dapat jaminan daripada Allah, Allah turunkan wahyu sekarang pada saya, awak confirm syurga tak semayang pun, tak buat apa pun dapat syurga. InsyaAllah tak buat apa dah lepas ni. Dah confirm dah diampunkan, dah confirm syurga. Tapi Nabi orang yang dah confirm syurga, confirm diampunkan dosa, masih lagi solat tahajud. Kerana apa? Nak berterima kasih pada Allah terhadap nikmat banyak sangat yang Allah bagi pada Nabi SAW. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua mengenai solat tahajud. Okey. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimata lailan. Faqala ala tusalliyan. Ni, mertua kejut anak menantu bangun tahajud. Sebagaimana kita kejut anak menantu bangun subuh. Biasalah. Kita mertua kejut anak, kejut menantu bangun subuh. Tu normal. Kita bapa mertua, ibu mertua, kejut anak, kejut menantu bangun subuh. Itu biasa. Tapi ni, Nabi SAW kejut anak, kejut menantu bangun tahajud. Sayyidina Ali radhiyallahu berkata, Nabi SAW mengejutkan beliau dan Fatimah pada waktu malam lalu bersabda, ala tusalliyan, dah solat malam ke belum? Kita biasa tanya soalan ni pada anak-anak, dah semayang ke belum? Tapi untuk subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Biasalah. Saya pun sama juga tanya anak, dah solat maghrib belum? Dah solat isyak belum? Dah solat asar belum? Itu normal lah. Semua orang akan buat perkara tersebut. Tapi ini, level tinggi di sisi Allah. Level orang dekat-dekat dengan Allah. Tanya anak menantu, dah solat malam ke belum? Boleh tak buat macam ni kat anak menantu kita? Boleh. Tapi lepas pada tu dia tak tidur rumah kita dah. Bolehlah buat kat anak menantu macam ni. Anak menantu balik cuti, kejut. Bangun, solat tahajud pukul 5 pagi ni, rugi tak tahajud. Boleh lah. Hari tu anak menantu bangun lah sebab kita kejut. Lepas pada tu, dia balik kampung, tidur hotel. Okay? Dia tidur hotel. Tak nak bagi dah rumah kita.
Bukan tak boleh kejut anak menantu, tapi sebelum kejut mereka, cerita dulu pada mereka kepentingan kelebihan solat tahajud, biar mereka rasa. Kita cerita pada mereka kelebihan kepentingan solat tahajud, biar mereka pesan, mak, esok mak nak bangun tahajud, kejut saya sekali. Barulah jadi. Okey, ni tak, apa tu, tahajud bukan wajib pun, sunat je, dia jawab pula nanti. Kalau tak ada, kalau dalam hati tidak ada rasa kepentingan, kebesaran solat tahajud, kita kejut dia marah pula. Anak pun marah. Mak tak payah kejut lah, mak sunat je. Mana ada ustaz kata wajib? Pening kita nak jawab. Jadi sebelum kita nak kejut anak menantu buat tahajud ni, kita beri dulu kepentingan, kelebihan tahajud pada mereka. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang afdal selepas puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Solat yang paling afdal selepas solat fardu adalah solat malam. Solat malam, tidur dululah baru bangun tahajud. Okey. Satu hadis lagi. Bukan yang ni Sekejap. Maaf. Bukan ini juga, sorry. Okey. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat 11 rakaat pada waktu malam. Yasjudu sajdata min zalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayatan qabla an yarfa' ra'sahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam 11 rakaat. 2 campur 3 witir lah. Campur 3 witir. Okey. Baginda sujud dalam solatnya selama kadar seseorang kalian membaca 50 ayat Quran. Sebelum baginda angkat kepala. Sujud punya lama, bukan baca Quran dalam sujud. Baca dalam sujud lah, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Tapi punya lama macam seseorang baca 50 ayat Quran. Lebih kurang 5 hingga 10 minit. Okey. Tu ayat pendek-pendek lah. Kalau ayat panjang-panjang pergi 15 hingga 20 minit. Baginda, lepas pada tu orang angkat kepala. Baginda juga mengerjakan solat 2 rakaat sebelum subuh. Solat 2 rakaat sebelum subuh. Ni panggil solat fajar lah ni. Kemudian berbaring di atas lambung kanannya sehinggalah muazzin datang untuk melaungkan azan solat subuh. Dan masa waktu Nabi solat dulu qabliyah subuh, barulah muazzin datang untuk solat subuh. Okey. Dia nak dekat negara Arab biasa, kat masjid-masjid. Lepas azan, lepas tahajud, orang-orang tu akan baring dulu di sebelah lambung kanan. Baring dulu sebelah lambung kanan. Dulu biasa buat, tengok orang buat lah. Sekarang dah jarang buat. Kita pun kalau nak buat, orang pandang belik pula kalau buat. Tu sunnah Nabi SAW biasa buat. Okey. Kemudian, antara amalan-amalan para Nabi terdahulu adalah solat tahajud. Ini hadis dia mengenai solat tahajud, amalan hidupkan malam. Sekejap Okey. Daripada Sahihain. Sahihain tu Imam Bukhari, Imam Muslim lah. Nabi SAW bersabda, inna ahabba salati ila Allah ta'ala salatu Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulusahu wa yanamu sudusahu. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salat Nabi Daud. Selepas salat fardu lah ni Beliau tidur setengah malam, bangun sepertiganya dan tidur lagi seperenamnya. Maksudnya malam dibagi 6 bahagian. 3 jam pertama malam tu dibagi 6 bahagian. Okey. Malam lepas isyak lah ni dibagi pada 6 bahagian. 3 jam pertama tidur. Jam keempat yang jam kelima bangun solat. Sejam lagi tidur balik. Ni yang Allah suka lah kalau kita dapat buat di akhir 1/3 akhir malam. Tu pun dah okey lah. Dan puasa yang paling afdal adalah puasa Nabi Daud. Puasa 1 hari, berpuasa 1 hari. Dan baginda tidak akan lari apabila bertemu dengan pihak musuh. Muhammad bin Abu Abdullah, iaitu Imam Ibn Majah, meriwayatkan bahawa Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalat Ummu Sulaiman bin Dawud alaihi salam li Sulaiman. Mak Nabi Sulaiman bin Daud mengatakan kepada Sulaiman, isteri Nabi Daud lah ni, mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ya bunayya la tuksirin naum bil lail. Wahai anakku, jangan banyak tidur malam.
فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. Banyak tidur waktu malam menyebabkan seseorang jadi fakir, miskin pada hari kiamat. Orang lain bawa pahala bergunung-gunung, bergundi-gundi dengan sebab solat tahajud. Kita tak buat solat tahajud, kita miskin pada hari akhirat. Begitu ustaz tahajud saja ke? Tak. Orang yang jaga solat tahajud, insya-Allah dia dapat kekuatan untuk sempurnakan amalan-amalan seharian dia yang lain. Siapa solat tahajud, insya-Allah solat fardu satu hari dia mudah dapat jaga. Siapa solat tahajud satu hari tersebut, pada hari tersebut dia ada kekuatan untuk baca Quran, zikir, tasbih, istighfar, sedekah dan sebagainya. Jadi bukanlah maksudnya solat tahajud je lah. Lepas pada tu tak payah buat apa amalan lain. Salah tu. Bila kita solat tahajud, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kita kekuatan untuk kita menyempurnakan ibadat-ibadat yang lain. Jika mana Nabi Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi, masuk Islam, ketika mana Nabi SAW datang Madinah, orang lain kerumun Nabi, aku pun pergi. Antara nasihat pertama yang aku dengar daripada baginda ialah, ya ayuhan nas afshus salam, wahai manusia, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, bagilah makan, wa sallu wan nasu niyam, semayanglah masa orang setengah tidur. Semayanglah kamu semasa orang sedang tidur. Semayanglah kamu masa orang sedang tidur. Okey. Ada kelebihan untuk suami kejut isteri bangun tahajud, isteri kejut suami bangun tahajud. Ada kelebihan mengenainya. Jadi tahajud ni pilihan Allah, dia pilihan Allah. Kerana dosa maksiat kita banyak, menyebabkan Allah tak bagi taufik untuk kita bangun tahajud. Walaupun kita dah tidur awal. Tidur awal lah ni. Tapi dosa maksiat banyak, maka kita tidak diberi taufik untuk bangun solat tahajud. Sebab tu, antara amalan-amalan yang ulama-ulama anjurkan sebelum tidur solat taubat. Apa tujuan dia? Supaya kalau mati dalam keadaan dah bertaubat. Yang kedua, kita banyak dosa siang hari ni. Jadi, bila kita banyak dosa, Allah tidak akan beri kita kekuatan untuk bangun tahajud. Maka sebelum tidur, solat taubat. Sebelum tidur tu, istighfar banyak-banyak sampai tertidur. InsyaAllah ada kekuatan bangun tahajud. Dan orang-orang yang tak ada kekuatan bangun tahajud, bila jumpa alim ulama, apa cara nak buat supaya dapat tahajud? Dia kata kalau saya tidur awal, sebelum pukul 11, insyaAllah boleh tahajud. Tapi biasanya lepas pukul 11 kalau tidur, memang susah nak tahajud. Pukul azan baru bangun. Antara amalan-amalan yang dianjurkan adalah selawat. Selawat nampak simple kan? Tapi siapa selawat sekali pada Nabi, Allah bagi 10 rahmat. Rahmat Allah yang buat kita bangun tahajud. Rahmat Allah lah yang buat kita bangun tahajud. Ada orang yang dia bangun awal, tapi bangun-bangun tengok telefon. Tengok harga emas naik ke turun. Turun hari ni boleh beli banyak sikit. Contoh, dah ada peluang untuk bangun tahajud, dah ada peluang untuk bangun solat malam, tapi tak, buang masa dengan tengok telefon. Azan baru dia siap-siap pergi toilet. Rugi ya? Dia nak cerita solat tahajud ni pilihan Allah. Pilihan Allah. Masa orang tengah tidur, masa orang tengah syok tidur, dia dapat bangun tahajud. Allah suka sangat dengan orang macam ni. Ada orang-orang yang Masya Allah, dia bukan ustaz pun, tapi dia dah bertahun-tahun tak pernah miss solat tahajud. Walaupun tidur lambat, dia kata ada urusan tidur lambat, balik rumah tidur lambat, tetap dapat bangun tahajud juga. Orang macam ni kita nak tiru ni. Untuk apa tu? Untuk Allah. Sebagaimana kita sibuk macam mana pun, tak kena makan, minum juga hari-hari. Tak boleh tak makan, tak minum. Bagi orang yang dekat dengan Allah, tahajud ni merupakan kewajipan bagi mereka. Sebagaimana makan, minum penting bagi mereka, tahajud juga penting bagi mereka. Sesibuk macam mana sekalipun, mereka tetap akan mengerjakan solat tahajud. Bukan kerana manusia, bukan kerana saya nak cerita ke orang, nanti saya dah 5 tahun tak tinggal tahajud. Saya dah 10 tahun tak pernah tinggal tahajud. Bukan nak cerita ke orang. Tapi kerana saya nak jadi orang dekat dengan Allah, saya nak jadi orang yang cintakan Allah, dia orang dekat dengan Allah, cintakan Allah, maka segala masalah yang Allah bagi dekat dunia ni bukanlah masalah, tetapi merupakan hadiah untuk dia lagi dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, taufik hidayah untuk sungguh-sungguh bangun tahajud. Tahajud dah kita ni. Tapi on off. Ada masa buat, ada masa tak buat. Kalau sekali-sekala terbangun lambat tu, normal lah kan. Ni tiap-tiap hari bangun lambat, pelik lah. Solat tahajud, solat boleh qada. Solat tahajud adalah solat yang boleh qada dengan syarat orang tu adalah orang istiqamah mengerjakan dia sebelum. Dengan syarat orang tu adalah orang istiqamah mengerjakannya sebelum ini. Ni tak, bila tahu boleh qada, esok terus tak qada.
Okey, orang tu biasa tahajud, dah lama istiqamah solat tahajud, tiba-tiba esok dia termis. Esok dia mungkin tak sihat, makan ubat sesemua, ngantuk sangat, tak sedar. Maka boleh qada, boleh Allah pukul 8 pagi, pukul 9 pagi, boleh qada solat tahajud. Dengan syarat dia orang yang dah biasa buat solat tahajud. Tapi kalau dia tak biasa solat tahajud, tiba-tiba pok tu nak qada dia pelik. Orang biasa solat tahajud, lepas tu dia termis satu hari sekali-sekala, dia bagaikan orang yang ada tiup motor tahu tiup motor, dalam tayar tu tiup motor tu berlubang. Boleh lagi tampak kat kedai, pergi tampak, beli penampak tiup motor. Faham tak? Faham angin balik, normal lah. Tapi orang yang tak tahajud, orang yang tak solat tahajud, tiba-tiba dia tak boleh qada, jadi hari-hari dia tak start qada solat tahajud. Dia bagaikan orang yang tak ada tiup motor tapi ada penampal tiup je. Dia penampal tiup banyak. Tampal, jadi apa? Tak jadi apa. Okey, solat tahajud adalah solat boleh qada bagi orang yang sentiasa mengamalkannya. Orang tak sentiasa amal boleh tak qada solat tahajud? Boleh siang hari tapi tak jadi qada solat tahajud, dia jadi solat sunat biasa. Dia jadi solat sunat biasa. Okey, baik. Kemudian Allah cakap pada Nabi, perabi ayat ni. Allah kata pada Nabi SAW, mudah-mudahan untuk Nabi dia jadi fardu. Untuk solat tahajud bagi Nabi dia jadi wajib. Habis tu perkataan nafilatan kat sini. Dan sebahagian malam taklah kamu lakukan solat tahajud nafilatan. Terjemah nafilatan, ibadat tambahan. Untuk kita, ibadat tambahan yang sunat. Itu untuk kita. Adapun untuk Nabi, ibadat tambahan yang wajib. Adapun untuk Nabi adalah ibadat tambahan yang wajib bagi Nabi SAW. Nabi wajib bagi mereka solat tahajud. Okey, baik. Dari sudut bahasa, tahajud ni maksudnya apa dia? Dari sudut bahasa lah, saya lupa nak terangkan. Ada perkataan jimhada ataupun hajimdan. Jihad. Hajimdan ni maksudnya dari sudut bahasa tidur waktu malam. Jadi kenapa perkataan tidur digunakan untuk tahajud ni? Kerana sebagaimana orang bernikmat-nikmat dengan tidur, kita malam-malam bernikmat-nikmat dengan tidur. Oh, sedap dapat tidur tu kan. Malam-malam bernikmat-nikmat dengan tidur. Orang yang dekat dengan Allah, mereka bernikmat-nikmat dalam solat. Mereka bernikmat-nikmat dalam solat. Tanyalah orang sedang bercinta, tidur 1 pagi, 2 pagi pun tak ada masalah, balas mesej, hantar mesej. Walhan, esok kerja. Okey, walhan esok kerja, tapi tidur 1 pagi, 2 pagi, seronok hantar mesej dengan orang yang dia cintai. Itulah orang yang Allah bagi cinta pada Allah, malam-malam tak ada kerja lain, terus nak tidur awal. Kenapa tak sabar nak bangun 4 pagi, 4:30 pagi untuk ibadat pada Allah. Tapi ingat kalau kita bekerja, kerja swasta ke, kerja kerajaan ke, kat tempat kerja esok tidur, krong. Tempat kerja tidur. Bila tanya kenapa? Saya solat tahajud 3:30 pagi. Jadi kat tempat kerja saya ngantuk. Tak boleh. Solat tahajud sunat. Menyempurnakan kerja dengan orang. Tak kisahlah kerja syarikat Cina sekalipun. Awak dibayar untuk bekerja 8 pagi, 5 petang. Tidur tempat kerja. Alasan apa? Saya solat tahajud. Tak boleh. Jadi jangan kita jadikan alasan solat tahajud di siang hari tempat kerja mengantuk, masuk kelas mengantuk, tidur. Kenapa? Solat tahajud malam tadi. Tak, jangan kita gunakan alasan tersebut untuk kita meninggalkan perkara wajib. Bangunlah, awal sikit cukup lah. Tak payahlah bangun 2-3 jam, 3 jam sampai ngantuk tempat tidur. Okey, berhabis ayat ni Allah kata, mudah-mudahan Allah bangkitkan kamu di tempat yang mulia terpuji. Tempat kat situ bukanlah maksud tempat tinggi, tapi kedudukan mulia dan terpuji. Untuk kita, kalau guna perkataan mudah-mudahan, tak confirm kan? Tak confirm lah, mudah-mudahan, agar, supaya tak confirm. Tapi untuk Nabi SAW, Allah guna lafaz mudah-mudahan. Maksudnya apa? Confirm. Pasti. Kerana janji Allah pada Nabi tidak akan diingkari. Untuk kita, Allah ingkari, Allah tak ingkari juga. Cuma kadang-kadang kita buat tak cukup syarat. Kita buat tak cukup syarat, kita buat tak cukup ikhlas, kita buat tak cukup kesempurnaan, jadi kita tak dapat apa yang dijanjikan. Nabi, orang paling ikhlas, orang paling sempurna dalam ibadatnya, maka Nabi bakal dapat apa yang dijanjikan oleh Allah pada Nabi SAW. Apa tanda kemuliaan Allah bagi pada Nabi SAW? Jika mana manusia kumpul kat padang, masa tu matahari dekat dengan manusia lebih kurang sehasta ataupun sekadar 1 tangan manusia. Dekatlah. Dan manusia masa tu dikelilingi oleh api neraka. Malaikat-malaikat mengembangkan sayap-sayap mereka. Lalu manusia masa tu diselubungi oleh berbagai-bagai perasaan, risau, takut, sedih, kecewa dan sebagainya. Lalu mereka pergi menemui Nabi Adam. Mereka pun minta syafaat dengan Nabi Adam.
Nabi Adam jawab, aku dulu pernah makan pokok yang dilarang dalam syurga. Aku tak boleh bagi syafaat sebab aku dulu pernah makan pokok yang dilarang makan ketika aku berada di syurga. Nabi Adam kata, pergilah jumpa Nabi Nuh. Pergilah jumpa Nabi Nuh. Mereka pun pergi jumpa Nabi Nuh. Minta syafaat dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, dulu aku ada satu doa yang special. Doa tu aku telah gunakan untuk doa kehancuran kaum aku. Dalam surah Nuh ada. Dalam surah Nuh ada cerita ni. Maka Nabi Nuh kata, pergilah jumpa Nabi Ibrahim. Mereka pun pergi jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawab, inni kadzibtu thalasa kadzibatin. Aku dulu kat dunia pernah menipu 3 kali. Nabi Ibrahim kata, aku dulu kat dunia pernah menipu 3 kali. Pertama, tentang isterinya, dia kata adik-beradik perempuan dia, adik-beradik dia. Kedua, tentang ketika mana mereka mengajak Nabi Ibrahim ke majlis pesta perayaan, Nabi Ibrahim kata, aku sakit sedangkan dia tak sakit. Ketiga, Nabi Ibrahim pecahkan semua berhala-berhala. Dia tinggalkan seekor berhala, letak kapak besar kat situ. Orang kafir tanya, siapa yang buat rosak berhala ni? Dia kata, ni, berhala besar ni buat rosak. Okay? Kemudian Nabi Ibrahim kata, pergilah kamu kepada Nabi Musa AS. Pergilah kamu kepada Nabi Musa AS. Mereka pun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa jawab, aku dulu pernah bunuh seorang, tumbuk orang mati. Pergilah kamu dengan Nabi Isa AS. Maka manusia pun berbondong-bondong pergi jumpa Nabi Isa AS. Minta syafaat. Nabi Isa AS jawab, inna qaumi abaduni min dunillah. Kaum aku telah menyembah aku, anggap macam Tuhan juga selain Allah. Pergilah kamu jumpa Nabi Muhammad SAW. Mereka pun mendatanginya. Lalu Nabi kata, ana laha. Yes, aku memiliki syafaat. Aku memiliki syafaat. Syafaat itu untuk aku. Fayasta'zinullaha fayu'zanu lahu. Nabi minta izin dengan Allah untuk bagi syafaat. Nabi minta izin kepada Allah untuk bagi syafaat. Lalu diizinkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi tunduk bersujud memuji Allah dengan pujian yang sangat-sangat agung, sangat-sangat besar. Lalu Allah kata kepada Nabi, irfa' ra'saka wa qul tusma' washfa' tushaffa' wasal tu'ta. Angkatlah kepala kamu, ucaplah apa saja, kamu akan didengari. Berilah syafaat, syafaat kamu akan diterima. Mintalah, permintaan kamu akan ditunaikan. Lalu Nabi SAW mengangkat kepala baginda. Okey, lalu Nabi SAW mengangkat kepala baginda. Setelah selesai urusan pengadilan, yang masuk syurga, yang masuk neraka. Lalu Nabi bagi syafaat. Maka orang yang dalam neraka, yang dalam hatinya ada sebesar zarah iman, akan keluar daripada neraka kerana syafaat Nabi SAW. Dalam hadis, Nabi SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah penghulu anak-anak Adam. Aku ni penghulu bagi anak-anak Adam. Wala faqar, tidak ada kebanggaan. Tanpa bangga diri. Wa biyadihi liwa'ul hamdi wala faqar. Di tanganku ada bendera pujian pada Allah dan tidak ada kebanggaan. Bukan bangga diri maksud dia. Adam faman dunahu tahta liwa'i. Adam dan nabi-nabi selain Nabi Adam semuanya berada di bawah benderaku. Okey? Itulah kemuliaan Allah bagi pada Nabi. Bila Nabi solat tahajud untuk kita, kita pun akan dapat maqam mahmuda, kedudukan tempat terpuji di sisi Allah bila kita bangun tahajud. Jadi jangan rosakkan tahajud kita, jangan rosakkan amalan malam kita untuk dapat pujian sesama manusia. Tahajud ni rahsia kita dengan Allah. Allah dia tahu kita solat malam. Orang lain tak perlu tahu pun tak apa kita solat malam. Orang lain tak perlu tahu langsung kita ni ahli solat malam. Okey, selesai ayat 79. Sekarang ayat 80 pula. Maksud ayat baru ayat 80. Boleh? Wa dan untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita muka surat 290. 290 ayat yang ke-80. Kul ucapkanlah ataupun katakanlah. Ucapkanlah boleh, katakanlah boleh. Rabbi adkhilni, masukkanlah. Rabbi wahai Tuhanku, maafkan saya. Rabbi wahai Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku. Adkhilni, masukkanlah aku. Mudkhala, di tempat masuk. Mudkhala, di tempat masuk. Sidqin, yang benar. Sidqin, yang benar. Wa dan akhrijni, keluarkanlah aku. Akhrijni, keluarkanlah aku. Mukhraja, di tempat keluar. Dari tempat keluar. Dua boleh. Mukhraja, di tempat keluar. Dari tempat keluar.
Sidqin yang benar. Sidqin yang benar. Wa dan. Ij'al jadikanlah. Ij'al jadikanlah. Li bagiku. Min daripada. Ladunka sisimu. Ladunka sisimu. Sultanan kekuasaan. Sultanan kekuasaan. Nasira yang dapat menolong. Nasira yang dapat menolong. Tolong terjemahkan dia Puan Maisarah boleh? Puan Maisarah tolong terjemahkan ayat 80 ni. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ucapkanlah wahai Tuhanku, masukkanlah aku di tempat masuk yang benar dan keluarkanlah aku di tempat keluar yang benar dan jadikanlah bagiku daripada sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Apa makna ayat ni? Ayat ni turun, Allah suruh Nabi SAW membacanya ketika mana datang perintah hijrah. Ketika mana datang perintah hijrah pada Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, Allah Taala datangkan kepada Nabi perintah untuk hijrah. Lalu Allah suruh Nabi SAW baca doa ni. Dia apa terjemahan doa ni? Apa penerangan doa ni? Maksud ayat ni ialah, ya Allah, masukkanlah aku di tempat masuk yang benar, iaitu Madinah. Maksud tempat masuk benar kat sini adalah Madinah, dan keluarkanlah aku daripada tempat keluar yang benar, iaitu Mekah. Keluarkanlah aku daripada tempat keluar yang benar, iaitu Mekah. Baik. Maksud masukkanlah aku di tempat yang benar, iaitu hantarlah aku ke tempat yang diredai. Kau redainya, aku pun berpuas hati dengan tempat tersebut. La ara fihi ma akrah, tempat yang aku tidak akan menemui, aku tidak akan mendapati pada tempat tersebut sesuatu yang aku tak sukai. Itu maksud tempat yang benar. Dan keluarkanlah aku daripada tempat yang benar, maksudnya keluarkanlah aku daripada tempat yang baik ini tanpa ada rasa menyesal, tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa berdosa. Okey? Keluar daripada tempat yang baik ini. Ya, memang dari sudut tempat Mekah lagi mulia pada Madinah. Jadi nak keluar daripada Mekah, nak tinggalkan Mekah pergi ke Madinah. Pengorbanan tu. Pada tempat mulia nombor 1 ke tempat mulia nombor 2. Bukan mudah. Tapi Allah suruh Nabi baca doa ni, perbuatan Nabi tersebut benar. Keluar daripada Mekah adalah benar, masuk ke Madinah adalah benar. Baik. Pertama, terjemah sidqin tu benarlah, sedekah benar. Kedua, terjemah sidqin juga apa dia? Perbuatan yang benar yang akan memberi manfaat ke akhirat. Perbuatan yang benar yang akan memberi manfaat ke akhirat. Kita kadang-kadang berhenti satu tempat kerja, masa tempat kerja baru. Contoh, kita ada satu tempat kerja sebelum ni, kita kat tempat kerja sebelum ni. Kerja tu okey, suasana okey, mudah jaga semayang, pergaulan pun okey, tak bebas. Contoh. Lepas tu kita dapat offer gaji mahal lagi. Kita pun pindah tempat kerja baru. Kadang-kadang tempat kerja baru gaji okey lah mahal, tapi suasana dia tak sama macam tempat kerja sebelum ni. Tempat kerja sebelum ni senang jaga pergaulan, senang jaga solat, ada kelas agama, contohlah. Ada program mingguan keagamaan. Tapi tempat kerja sekarang, tak ada langsung benda-benda macam tu. Jadi kita telah berpindah daripada tempat yang benar kepada tempat yang kurang baik. Itu dalam kehidupan kita lah. Jadi dalam doa ni, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi baca doa ketika sebelum hijrah, agar Allah masukkan Nabi ke tempat yang baik dan Allah keluarkan Nabi di tempat yang baik. Baik, perkataan sedekah benar. Ke akhirat nanti, orang yang kat dunia ni selalu buat amalan yang baik, dia akan dapat qadama sidqin. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan, perkataan sidqin ni maksudnya tempat yang baik, tempat yang benar. Tolong baca Puan Normah Karim boleh? Surah Yunus. Ayat 2 surah Yunus. Cuba tengok, kalau boleh semua buka, semua tengok. Ayat 2 surah Yunus. Ada perkataan qadama sidqin. Jadi sidqin tu, kita bukan nak terjemah benar. Kedudukan yang mulia. Sorry, saya muka surat tak jumpa lagi. Muka surat 208. Boleh Puan Normah? 208 ayat 2. Surah Yunus. 208 ayat 2. 208 ya. Ya, ayat 2.
Ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Layakkah manusia keheranan bahawa kami memberikan wahyu kepada seorang lelaki di antara mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahawa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, sungguhnya orang ini amat benar-benar ahli sihir yang nyata. Okey, terima kasih Puan Norma. Jadi perkataan saya, qadam as-sidqin tu diterjemah dengan kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi. Yes, qadam as-sidqin. Sedekah tu kita terjemah benar kan? Sedekah benar-benar. Tapi kat sini kedudukan yang tinggi. Maksudnya, tinggi, mulia. Jadi seolah-olah doa Nabi ni, Ya Allah masukkanlah aku ke tempat yang mulia. Itu Madinah. Dan keluarkanlah aku di tempat yang mulia ni. Itu Mekah. Mulia juga. Jadi qadama sidikin, terjemah dia word by word. Qadama action, sidikin good. Jadi qadama sidikin good action. Takkanlah orang yang beramal kat dunia ni, beramal soleh, kat akhirat nanti dapat good action di sisi Allah. Buat apa good action di sisi Allah? Maksud good action di sisi Allah adalah dengan sebab kat dunia dulu dia buat good action, amalan dia bagus, baik, sempurna, kat akhirat dia dapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey? Samalah juga doa Nabi Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Lisana sidqin, adakah terjemah dia lidah yang benar? Sidqin. Tak, terjemah sidqin tu mulia. Kalau baca dia, Puan Rahimah boleh? Puan Rahimah, surah, tak silap saya, surah Syu'ara. Saya nak tunjuk perkataan sidqin, tetapi terjemah dia bukan benar. Good reputation, dia terjemah. Muka surat 370, doa Nabi Ibrahim, ayat 83-84. 83 bawah sekali, 84 ayat atas sekali. 370 ya Ustaz? Ya, 370, ayat 83 bawah sekali, 84 atas sekali. 370 8384. Yes. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. 84. Dan jadikanlah aku buah mulut yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Okey, terima kasih Puan Rahimah. Buah mulut yang baik itu apa dia? Sidqin tu lah. Bukan bercakap benar. Nabi Ibrahim bercakap benar pun. Tapi lisan dan sidqin, buah mulut yang baik. Orang akan sebut nama Ibrahim dengan sebutan yang mulia, sebutan yang baik. Semua agama puji Nabi Ibrahim. Walaupun orang tu kafir, Yahudi, Nasrani, musyrikin, mereka kafir lah kan. Tapi mereka menyebut nama Ibrahim dengan sebutan yang baik. Itu terjemah sidqin. Jadi masuk ayat ni, Allah suruh Nabi baca doa ni. Maksudnya, Allah masukkanlah aku tempat yang mulia, itu Mekah, dan keluarkanlah aku dari tempat yang mulia ni, tanpa rasa menyesal, tanpa rasa tersalah, tanpa rasa kecewa, tanpa rasa sedih. Kalau kita lah seolah-olah nak pindah daripada tempat kerja gaji mahal kepada tempat kerja yang murah sikit gaji dia. Ingat senang? Bukan senang kan? Tapi kerana perintah Allah, kerana untuk kebaikan umat, Nabi SAW tetap melakukannya juga. Okay, ini tafsiran yang pertama, dan tafsiran inilah yang masyhur di kalangan ulama-ulama tafsir. Saya yakin kat Quran tuan-tuan dan puan-puan tulis Mekah Madinah. Saya yakinlah kat Quran tuan-tuan dan puan-puan tulis Mekah Madinah. Ada pendapat mengatakan oleh kerana ayat ini datang selepas ayat tahajud, maka ayat ini sunat dibaca masa solat tahajud. Sebab ayat tadi kan 79 ayat masa tahajud. Maka ayat 80 ni sunat dibaca masa solat tahajud. Jawapannya, ya betul, tapi kena ada tapi lah. Bukan masa tahajud saja. Bukan masa tahajud saja, sunat baca doa ni. Solat subuh, zuhur, maghrib, isyak, solat duha, solat witir. Tengah-tengah bawa kereta, tengah-tengah nak pergi berjalan 10 kili, lepas baca doa naik kenderaan, boleh baca doa ni. Okay, tafsiran nombor 1, itulah tafsirannya. Walau bagaimanapun, ayat Quran datang tanpa menjelaskan maksud yang sebenar-benarnya. Dalam tafsir, dia kata Mekah Madinah. Sebab saya baca tafsir itulah kata Mekah Madinah. Kan? Baik. Apa saya nak beritahu tadi? Ada tafsiran-tafsiran yang lain mengenai ayat ini. Okey. Ada tafsiran-tafsiran yang lain mengenai ayat ini. Ada pendapat mengatakan
Doa Nabi ni maksudnya, Ya Allah, masukkanlah aku dalam urusan kamu, dalam urusan yang kau telah hantarkan aku daripada kenabian ini dengan kemasukan yang betul, dan keluarkanlah aku daripada dunia ni sedangkan aku melakukan dengan sempurna apa yang kau telah perintahkan kepada aku dalam bab kenabian ini. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ya Allah, aku ni Nabi, masukkanlah aku dalam tugas kenabian ni dengan orang yang betul-betul buat kerja kenabian. Bukan sekadar dapat pangkat, saya Nabi, saya Nabi, saya Nabi, kerja dakwah tak buat. Saya Nabi, saya Nabi, saya Nabi, tanggungjawab sebagai seorang Nabi tak buat. Macam jawatan-jawatan hari ni lah, ramai orang minta jawatan. Ramai orang berebut-rebut minta jawatan. Undilah saya, pilihlah saya, undilah saya, pilihlah saya. Contoh, bila dapat jawapan, bila dapat jawatan, tak buat kerja pun. Jadi Nabi minta pada Allah, agar Allah masukkan aku dalam tugas kenabian ni, yang kau hantar aku, pilih aku untuk jadi Nabi ni, masukkanlah aku dalam tugas tanggungjawab ni yang betul-betul je, perfect punya buat tugas. Dan keluarkanlah aku daripada dunia, maksudnya matikanlah aku nanti matikanlah aku daripada dunia ni sebagai seorang yang mati dalam keadaan telah menunaikan sepenuhnya tanggungjawab kenabian yang kau telah bagi pada aku. Ini pun ada dalam tafsir juga. Yang ketiga, tafsiran yang ketiga, Ya Allah, masukkanlah aku dalam ketaatan kepadamu dengan sebenar-benar kemasukan. Dan keluarkanlah aku daripada larangan-larangan yang kau larang dengan sebenar-benar pengeluaran. Apa maksud ayat ni? Apa maksud kata-kata ni? Kita semua nak taat pada Allah. Kita semua nampak zahirnya taat pada Allah. Tapi adakah kita ada sidqin, sebenar-benar dalam melakukan ketaatan? Betul tuan-tuan dan puan-puan, ada orang yang ke akhirat nanti, kat dunia dia rasa dia semayang. Kat dunia dia rasa dia buat baik. Kat dunia dia rasa dia orang surau, orang masjid, orang kuliah, orang tadarus, macam-macam lagi lah dia rasa kan. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kat akhirat nanti dia boleh jadi termasuk di kalangan orang-orang yang kat akhirat nanti dia boleh termasuk di kalangan orang-orang yang tidak diterima solatnya. Jadi doa Nabi, Ya Allah, masukkanlah aku dalam ketaatan kepadamu dengan sebenar-benar kemasukan. Maksudnya buat aku orang yang taat sepenuhnya semata-mata kerana-Mu. Kadang-kadang kita rasa kita dah taat pada Allah. Kita rasa kita jaga semayang. Kita rasa kita orang yang amal agama. Kita rasa kita orang puasa, orang zakat kerana Allah. Tapi kat akhirat tengok-tengok Allah tak terima. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Ini contoh amalan tak diterima kat akhirat. Ini contoh. Kat akhirat nanti, menurut Imam Bukhari, Imam Muslim, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, saya baca terjemah terus, apabila Allah mendedahkan betisnya, iaitu kiasan perhitungan Allah yang amat ketat pada hari akhirat, hari kiamat, maka sujudlah semua orang beriman, lelaki dan perempuan. Akan tetapi orang yang kat dunia dulu sujud juga, tapi sebab riak, menunjuk-nunjuk kat orang. Nak suruh orang tahu dia sembahyang tahajud, dia solat Jumaat, nak suruh semua orang tahu. Maka kat akhirat nanti bila mereka nak sujud, belakang mereka jadi keras, jadi tegang, tak boleh nak sujud. Ini dipanggil apa? Orang yang kat dunia dia masuk dalam ibadat. Dia menjoinkan diri dia di kalangan orang ibadat kat dunia ni, tapi kat akhirat Allah tak kira sebagai orang ibadat. Sebab apa? Riya'an wa sum'atan. Riak dan menunjuk-nunjuk, nak dengar orang puji dia, nak suruh orang kata dia kaki tahajud, kaki tadarus, kaki kuliah. Dia suka orang sebut dia kaki tahajud. Dia suka orang sebut dia kaki kuliah, dia suka, bangga orang panggil dia macam tu. Tu niat dia. Ni orang yang dah jaga semayang, orang dah semayang, boleh kena reject. Orang tak semayang langsung, lagi tak ada apa. Okey, jadi kata-kata Nabi, ayat yang kita amalkan ni tadi, ayat yang Allah suruh Nabi SAW baca ni maksudnya, Ya Allah, masukkanlah aku dalam ketaatan kepadamu dengan kemasukan yang benar, yang betul-betul semata-mata kerana-Mu, dan keluarkanlah aku daripada larangan-larangan dengan sebenar-benar keluar. Ada setengah orang, dia tinggal dosa maksiat. Sebab apa? Dia ada jawatan. Dia dah jadi menteri, dia dah jadi YB, dia dah jadi menteri besar, contoh. Jadi dia tinggal maksiat bukan semata-mata kerana Allah. Dia tinggal maksiat sebab aku dah ada jawatan. Kalau aku buat maksiat tu nanti aku hilang jawatan ni, rugi 5,000 sebulan. Dia tak payahlah buat. Walaupun dia meninggal dosa maksiat tersebut tapi bukan kerana Allah, maka perbuatan yang meninggalkan perbuatan tu bukanlah sidqin. Di doa yang Nabi baca ni, salah satu tafsirannya adalah
keluarkanlah aku daripada larangan-laranganmu tu, ya Allah, dengan sebenar-benar keluar semata-mata kerana-mu. Ada pendapat mengatakan, maksud ayat ni ialah, ya Allah, kau masukkanlah aku dalam segala tempat, segala keadaan dengan kemasukan yang benar. Keluarkanlah aku daripada segala tempat, segala keadaan dengan cara keluar yang benar. Iaitu, janganlah kau jadikan aku di tempat ni wajah lain, di tempat ni wajah lain. Dipanggil apa? Dua wajah. Ataupun dua wajah. Depan orang, dia tunjuk baik. Depan orang kenal dia. Depan orang yang panggil dia dengan panggilan-panggilan mulia, dia tunjuk baik, tunjuk warak, tunjuk takwa. Depan orang ni wajah dia lain. Pakaian dia lain, penampilan dia lain. Belakang orang yang kenal dia, orang tempat orang tak kenal dia, kat tempat dia, dia imam. Orang panggil dia ustaz, orang panggil dia al-fadil, orang panggil dia macam-macam lah, dia imam. Jadi dia kena jagalah perwatakan dia kat kampung dia. Dia pergi Thailand, dia pergi tempat-tempat lain, orang tak kenal dia, orang tak tahu dia siapa, maka masa tu dia punya wajah jadi lain. Bukan talam dua muka. Talam dua muka ni depan orang ni cakap lain, depan orang ni cakap lain, tu lain talam dua muka. Ini dia panggil dua wajah. Maksudnya kat tempat ni dia berperwatakan orang agama. Berperwatakan orang yang ahli agama. Tapi kat tempat lain, tak nampak langsung perwatakan dia perwatakan agama. Okey, itu tafsiran-tafsiran lah yang ada yang saya baca tentang ayat ini. Walau bagaimanapun, tafsiran yang nombor 1, iaitu Mekah Madinah itu paling tepat. Kita tak tahu. Tafsiran yang saya sampaikan tadi semua betul. Tafsiran yang saya sampaikan tadi semuanya betul. Tapi di sisi Allah yang mana paling tepat, kita tak tahu. Cumanya, kebanyakan mufassirin mengatakan ayat ini turun sebelum hijrah. Tujuan dia supaya Allah masukkan Nabi ke tempat hijrah yang betul. Nabi pun tak tahu ke mana dia akan hijrah. Nabi hanya baca doa ni, lalu datanglah sekumpulan orang daripada Madinah buat haji. Mereka offer kat Nabi, mari ke tempat kami akan jaga kamu, kami akan lindungi kamu dengan harta benda dan keluarga kami. Betul, Allah hijrahkan Nabi ke Madinah. Kita baca je doa ni, apa saja tafsiran yang Allah nak daripada ayat ni, semua kita akan dapat. Sebab tu ada ustaz-ustaz yang dia nak mula ceramah pun baca doa ni. Berdoa dengan ayat Quran, berdoa dengan hadis Nabi dapat 2 pahala. Satu pahala doa, satu pahala amalkan apa yang Quran ajar, apa yang Nabi ajar, dapat 2 pahala. Adapun berdoa dengan doa selain Quran dan hadis, dapat 1 pahala. Baca doa lain pun tak apa, tapi dapat 2 pahala, amalkan doa yang ni Allah ajar. Ada juga yang mengajarkan kalau kita buntu, tak tahu nak pergi mana. Nak pencen 2 tahun lagi. 2 tahun lagi nak pencen ni. Konon-konon nak settle down dekat kampung. Sebab kat kampung ada tanah, dah siap buat rumah banglo. Ada belakang tu, ada ruang untuk tanam pokok pisang, untuk tanam sayur-sayuran. Jadi konon-konon niatnya nak settle down kat kampung lah. Kat bandar ni rumah tak ada tanah, nak mencucuk tanam. Jadi tiba-tiba dalam hati dia ada perasaan macam rugi balik kampung. Sebab anak-anak ramai kat sini, satu. Yang kedua, kat sini kelas agama bersepah-sepah. Yang free ada, yang berbayar ada, online ada, offline ada, berhadapan ada, contoh. Kat kampung kadang-kadang internet tak okey. Kelas agama kat kampung seminggu sekali. Jadi dia dalam dilema, nak settle down kat kampung ke nak stay kat sini lepas pencen, contoh. Maka amalkanlah ayat ni. Pertama istikharah dululah. Jangan tunggu amalkan ayat ni, istikharah dulu. Kita dalam apa? Kekeliruan nak buat keputusan, istikharah dulu. Tu yang Nabi ajar, istikharah, solat sunat istikharah. Lepas solat sunat istikharah, bacalah doa ni. Ya Allah, aku tak tahu nak pergi mana lepas ni, ya Allah. Tak tahu balik kampung lagi bagus ke, duduk kat sini lagi bagus. Balik kampung lagi bagus untuk agama aku ke, kat sini lagi bagus pada agama aku. Tak tahu. Kan? Dia bacalah doa ni. Kadang-kadang setengah orang balik kampung, lepas tahun tak jadi balik sini semula. Kenapa? Kat kampung susah, pasar raya jauh. Macam-macam lagi lah alasan dia kan. Jadi setengah kita tak tahu mana terbaik untuk kita. Kita tak tahu mana terbaik untuk kita. Mungkin kita rasa kat kampung lagi baik, tapi di sisi Allah kat sini lagi baik. Mungkin kita rasa kat sini lagi baik, tapi di sisi Allah balik kampung lagi baik. Kita dapat manfaatkan, kita dapat beri manfaat lagi banyak pada orang kampung. Contoh, kita bukan ustaz, tapi dengan sebab kita balik, surau hidup, aktiviti hidup dengan sebab kita balik. Baik juga, kita tak tahu. Yang pertama solat istikharah, yang kedua baca doa ni. Baca doa ni, nak pergi mana-mana, nak buat apa-apa, baca doa ni. Ni Al-Quran ni. Apa yang kita doa tu Allah terima tak terima, pahala kau akan dapat sebab ayat Quran. Yang ketiga, kita baca doa Nabi Nuh AS sebelum landing. Baca doa Nabi Nuh AS sebelum baginda landing.
Tolong baca dia Puan Salmiah boleh. Doa ni saya dah share sebelum ni. Okay, anak kita habis belajar, tak tahu nak kerja kat mana. Anak kita nak berhenti kerja, nak pindah tempat kerja baru. Boleh kita amalkan ayat-ayat macam ni. Tamis istiqarah dulu lah, jangan tunggu amalkan ni. Page 344 Puan Salmiah, page 344. 344 ayat yang ke-29. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dia berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka mendustakan aku. Nah? Betul tak? Macam tak kena je, page 344 betul ke? 344. Ha, betul. 39. 29. Oh, 29. Sorry. 29. Tak apa. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku di tempat yang diberkati dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Terima kasih. Tak apa. Kita tak tahu tempat mana lagi berkat. Kita tak tahu tempat mana lagi berkat, tempat mana lagi bagus, lagi baik untuk kita. Kita tak tahu kan. Maka bacalah doa ni. Allah akan bagi tempat terbaik untuk kita. Allah akan bagi tempat terbaik untuk kita. Sama ada kita kekal kat tempat kerja sekarang, kita kekal kat rumah kita sekarang ke, atau pindah kat lain lagi baik ke, kita tak tahu. Maka bacalah doa ni. Kalau bagi Allah balik kampung lagi baik bagi kita, maka Allah buat mudahkan urusan kita balik kampung. Kalau bagi Allah duduk sini lagi baik bagi kita, maka Allah Ta'ala akan buat kita tak jadi nak balik kampung. Boleh? Tak berdosa pun. Kita tak kata berdosa dalam bab ni. Tapi kita tak tahu kat mana the best bagi kita. Mana lagi banyak berkat, lagi banyak kebaikan kita tak tahu. Okey, masuk ayat akhir. Kemudian Allah kata dalam ayat 80 ni, maafkan saya. Nabi doa pada Allah, ya Allah, jadikanlah aku daripada sisimu kekuasaan yang dapat menolongku daripada musuh-musuhmu. Allah terima doa Nabi ni. Maka lepas turun ayat ni, Allah pelihara Nabi daripada kejahatan orang-orang yang berniat jahat terhadap Nabi. Tolong baca Puan Siti Nulis surah Al-Ma'idah, muka surat 119, ayat yang ke-67. Ada Puan Siti Nulis? Ada sekejap Ustaz. Muka surat 119 ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Dan Allah memelihara engkau daripada gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Okey, poin saya. Terima kasih Puan Siti Nulis. Allah memeliharamu daripada gangguan manusia. Kan ayat Nabi minta 80 tadi, ayat 80. Jadikanlah untukku di sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Jadi Allah Ta'ala guna kuasa Allah menolong Nabi daripada diganggu oleh manusia. Masa perang Khandaq. Masa berlaku perang Khandaq. Di sini diriwayatkan oleh Salman, Huzaifah. Ada 3 orang sahabat lagi lah. Salman, Huzaifah. Mereka masa tu gali Khandaq. Gali parit lah kan. Untuk buat parit besar perangan Khandaq. Maka ada satu batu yang besar yang susah nak dipecahkan. Mereka minta tolong Nabi untuk pecahkan batu tersebut. Nabi datang bawa alat, Indonesia panggil linggis. Linggis ni alat pemecah batu daripada besi lah. Alat-alat tu besi, macam cangkul. Tapi dia gunakan untuk pecahkan batu. Lalu Nabi pun pukul batu tu. Pukul kali pertama, terperciklah percikan api. Biasalah, besi kena batu, keluarlah percikan api. Nabi pun sebut, Allahu Akbar. Maka sahabat-sahabat saling menyahut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kali kedua Nabi ketuk lagi, pukul lagi batu tu, terpercik lagi percikan api. Nabi sebut Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sebut Allahu Akbar. Walaupun penat tapi bergema-gema dengan suara Allahu Akbar di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Ini tahun 5 Hijrah, perang Khandaq. Kali ketiga berlaku benda yang sama. Maka Nabi cakap pada sahabat-sahabat masa tu. Nabi kata, masa aku ketuk kali pertama terpancar pancaran api, aku melihat di sebalik api tersebut istana-istana di Syam, istana-istana di Yaman, di Sana'a. Kemudian kali kedua lalu Jibril datang pada aku lalu mengatakan, nanti umat kamu akan menguasai tempat tersebut. Kali kedua aku pukul, keluar cahaya-cahaya dan aku melihat di sebalik cahaya tadi
percikan api tadi, istana-istana di Rom. Maka malaikat Jibril datang mengatakan nanti umat kamu akan menguasai tempat itu. Kali ketiga keluar cahaya di Parsi. Lalu malaikat Jibril datang mengatakan nanti umat kamu akan menguasai tempat tersebut. Jadi Nabi sampaikanlah berita gembira ini pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan berita gembira ini pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang munafik dengar kata-kata Nabi ni, dia kata elah. Itu semua delusion. Itu semua penipuan semata-mata. Tolong baca dia, Tuan Haji Aziz boleh? Tolong baca Tuan Haji Aziz. Surah Al-Ahzab. Kisah ni peperangan Ahzab. Jadi surah Ahzab lah Surah Ahzab. Muka surat saya cari sekejap. Ayat 12. Muka surat 419 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami hanya tipu daya belaka. Dia punya cakap tu, terima kasih Tuan Haji Aziz, dia punya janji untuk kita tu, amboi bukan main lagi, Rom Parsi. Mekah Madinah pun tak boleh conquer habis lagi, dah pergi Rom Parsi. Yes, zaman Nabi memang Rom dengan Parsi tak jatuh lagi di tangan orang Islam. Tapi zaman Sayyidina Umar, 2/3 dunia di bawah takluk orang Islam. Allah bagi pada Nabi, apa yang Nabi doanya Allah bagi. Begitu juga janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saff. Surah As-Saff. Tolong baca dia, Tuan Haji Izali boleh? Muka surat 552. 552. Surah As-Saff, saya cari muka surat sekejap. Ayat yang ke berapa ya? Ayat yang ke-8 dan 9. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah dan agama Islam dengan mulut mereka, sementara Allah tetap menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Terima kasih. Dialah yang mengutuskan Rasulnya Muhammad dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, supaya dia memenangkannya dan meninggikannya ke atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Okey, terima kasih Tuan Haji. Jadi lepas Nabi doa tadi, Allah kata apa? Allah akan memenangkan agama kamu Muhammad atas agama-agama lain. Walaupun orang kafir semua tak suka, tak setuju, tak nak, tapi Allah Ta'ala tetap akan memenangkannya agama Nabi Muhammad atas sekalian alam. Allah terima tak doa Nabi? Allah terima doa Nabi. Jadi kita dalam berdoa, jangan harap Allah nak bagi esok. Aku doa dah lama tak dapat. Nabi pun lepas meninggal dunia, lepas Nabi wafat, baru Allah perkenankan doa Nabi SAW. Okay, satu ayat lagi. Ayat 81. Wa dan kul katakanlah, Ja'a telah datang. Ja'a telah datang. Al-haq kebenaran. Itu Islam lah. Wa dan Zahaqa telah lenyaplah. Zahaqa telah lenyaplah. Al-batil kebatilan. Al-batil kebatilan. Inna sesungguhnya al-batila kebatilan itu. Al-batila kebatilan itu kana adalah pasti. Jemaah kana adalah pasti. Zahuqa hilang lenyap. Zahuqa lenyap hilang, dua-dua boleh. Okey, tolong terjemahkan ayat baru kita, Puan Izawani, terjemahkan Puan Izawani ayat baru kita. Ini ayat last kita hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan telah lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu adalah pasti hilang atau lenyap. Okey, terima kasih Puan Izawani. Apa kaitan ayat ni ketika mana dengan ayat tadi? Allah suruh Nabi SAW membaca ayat ini ketika mana Fatah Mekah. Bila Fatah Mekah 8 Hijrah. Kan tadi Nabi doa, Ya Allah, berikanlah untuk aku daripada sisimu kekuasaan yang menolong aku. Ya, Allah bagi kekuasaan pada Nabi
Mekah yang dulunya milik orang kafir, Nabi golongan minoriti kat Mekah asalnya, 8 Hijrah. Nabi dapat conquer Mekah, orang kafir mengalah pada Nabi pada tahun 8 Hijrah. Ketika mana Nabi SAW masuk ke kota Mekah, Allah suruh baca doa ni. Allah bukan baca doa, Allah suruh sebut kata-kata ni. Wahai Muhammad, cakap nanti masa masuk Mekah, telah datang kebenaran, telah hilanglah kebatilan. Kebatilan itu senantiasa akan hilang. Kebatilan itu senantiasa akan hilang. Lalu Nabi SAW membaca ayat ini. Masa Nabi masuk Mekah, sekeliling Nabi ada 360 biji berhala. Maka Nabi mula menyocok-nyocoknya dengan kayu, dengan tongkat yang ada kat tangan Nabi SAW. Lalu Nabi sambil baca tu, Nabi pun baca. Sambil Nabi cocok-cocokkan kayu, tolok-tolokkan kayu tu, Nabi pun baca, Ja'al haq wa zaqal batil. Telah datang kebenaran, hilang lenyaplah kebatilan. Kebatilan itu pasti, mesti akan lenyap. Baik, saya share hadis kat skrin mengenai ayat ini. Mana hadis dia? Kejap, maafkan saya. Hadis ni dalam Tafsir Ibnu Katsir, diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Okey, ni hadis yang saya sampaikan tadi. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW pernah memasuki kota Mekah, sedangkan di sekitar Baitullah terdapat 360 biji berhala, patung. Maka baginda pun menghancurkannya dengan tongkat yang dibawanya seraya berucap, Ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kemudian Nabi baca lagi surah Sabah ayat 49. Surah Sabah ayat 49. Tolong baca dia Puan Maisarah boleh? Surah Sabah ayat 49. Sesuai muka surat aja. Muka surat 433 ayat 49. 434 lah, sorry. Astagfirullahaladzim. 434 ayat 49. Puan Maisarah tolong baca. Katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Okey, simple ayat ni. Terima kasih Puan. Jadi Nabi SAW masuk Mekah, masa Fatah Mekah, Conquest of Mekah 8 Hijrah, Nabi baca 2 ayat ni. Yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Sungguhnya yang batil pasti akan lenyap. Katakanlah Muhammad, telah datang kebenaran, yang batil itu tidak akan memulai dan tidak akan kembali lagi di Mekah ini. Zaman Nabi mula-mula, ada orang kafir tidak berpakaian tawaf, sembah berhala, buat benda pelik-pelik. Bila Islam datang, segala kebatilan akan lenyap, segala kebatilan akan lenyap dan tidak akan bermula lagi dan tidak akan berulang lagi di Makkatul Mukarramah tersebut. Baik, apa maksud Allah Nabi menghancurkan dengan tongkat? Boleh patung ni buat guna apa? Guna simen, guna batu, patung. Mereka ukir batu buat patung. Agak-agak guna tongkat boleh ke? Pecahkan patung. Guna tongkat. Tongkat apa guna? Tongkat guna tongkat. Tongkat biasa guna kayu lah kan? Tongkat dibuat daripada kayu. Boleh ke tongkat pecahkan patung? Jadi dalam ayat ni ada beberapa tafsiran. Pertama, Nabi SAW menggunakan tongkat Nabi yang Allah bagi mukjizat. Tongkat tu dia cocok pada berhala tu, berhala tu tumbang. Mukjizat lah ni. Boleh. Sebagaimana Allah buat tongkat Nabi Musa boleh terbelah laut jadi ular, Allah juga boleh buat tongkat Nabi memecahkan berhala-berhala. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, Nabi pecahkan berhala guna tongkat. Bukanlah maksudnya Nabi ambil tongkat cocok-cocok kat berhala. Nabi guna tongkat dia, Nabi isyaratkan kepada berhala-berhala. Tunjuk, okay, berhala ni. Guna tongkat tunjuk berhala ni. Tunjuk berhala tu. Di sahabat-sahabat datang memecahkan berhala-berhala tersebut. Ada tafsiran yang lain mengatakan Nabi menikam berhala-berhala tersebut dengan pandangan mata Nabi. Nabi tengok berhala tu lama-lama. Nabi baca, wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Berhala tu jatuh runtuh, pecah terus. 3 tafsiran ada.
Wallahu alam, kita pun tak pasti. Yang penting hadis sebut Nabi pecahkan guna tongkat. Sama ada real guna tongkat secara literal ataupun Nabi hanya isyarat guna tongkat, tunjuk sahabat pergi pecahkan. Yang penting pada hari tersebut kebatilan akan hilang. Maksudnya kebatilan di Mekah tu lah. Sekarang kebatilan seluruh dunia banyak lagi selain Mekah. Selain Mekah, Madinah, ramai lagi orang sembah berhala, sembah patung, sembah macam-macam lagi. Kat sini maksudnya kebatilan di Mekah akan hilang. Baik, itu kita kata sebab-sebab ayat diturunkan. Masa zaman tu ada satu berhala milik Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni dia ada berhala milik Bani Khuza'ah ni, dia didirikan atas bumbung Kaabah. Bumbung Kaabah. Orang lain punya berhala keliling Kaabah. Nabi SAW berhala milik Bani Khuza'ah ni atas bumbung Kaabah. Maka masa Fatah Mekah, Nabi kata, "Hai Sayyidina Ali, pergi pecahkan, runtuhkan." Maka Sayyidina Ali naik atas bumbung Kaabah, pecahkan, runtuhkan berhala tersebut. Baik. Itu cerita ayat berkaitan ayat ni lah. Sekarang kita refer ayat ni tentang kehidupan sekeliling kita. Apa itu al-haq? Kebenaran apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis. Apa itu kebatilan? Kafir, syirik, sebab berhala, majlis-majlis lalai, majlis-majlis lara, majlis-majlis yang tidak ada nama Allah. Itu semua kebatilan. Tempat-tempat maksiat keliling kita, semua itu kebatilan. Jadi bagaimana kita nak hilangkan kebatilan yang ada sekeliling kita? Bagaimana kita nak menghilangkan kebatilan yang ada sekeliling kita? Jawapannya adalah kita datangkan sebanyak mungkin kebenaran. Kebatilan yang ada sekeliling kita bagaikan kegelapan zulumat. Kebatilan, majlis lara, majlis-majlis lara lalai sekeliling kita, nyanyi konsert, tak konsert, segala-gala jenis lah. Okey, majlis lara, majlis kelalaian, majlis-majlis lara, majlis-majlis kelalaian yang ada sekeliling kita, kan? Majlis-majlis lara yang ada sekeliling kita bagaikan kegelapan. Dia bagaimana kita nak hilangkan kegelapan? Caranya ialah bawa sebanyak mungkin cahaya. Kita tak mampu nak ambil gelap pindah kat lain. Kita tak mampu nak buang gelap. Tak mampu nak buang gelap. Tapi kita mampu datangkan sebanyak mungkin cahaya. Maka cara nak hilangkan kebatilan yang ada sekeliling kita dengan cara perbanyakkan majlis-majlis yang disinari cahaya Quran, cahaya hadis, cahaya kata-kata Nabi SAW, cahaya amal. Cahaya itulah yang akan memadam kegelapan dosa sekeliling kita. Nabi SAW, kita tak adalah kata lepas je Nabi jadi Nabi, okey aku jadi Nabi. Sekarang tugas aku pecahkan berhala. Nabi pun ambil pisau, ambil tukul, ambil alat-alat, pun pergi pecah-pecah satu berhala sebiji-sebiji. Apa akan jadi? Kalau Nabi buat macam tu, orang akan makin menyampah, makin geram, makin sakit hati dengan Nabi. Daripada elok ada 360 berhala, Nabi buat pecah 10, tambah lagi 20 yang baru. Apa maksud saya? Nabi memang tengok, lepas Nabi jadi Nabi memang tengok berhala tak senang duduk punya lah. Berhala tu kan lambang batil. Dia Nabi tak adalah kata bom berhala tu ke, pecahkan berhala bakar. Kerana apa? Benda tu tak selesai. Apa Nabi buat? Nabi hilangkan berhala-berhala yang ada dalam hati-hati orang Mekah. Orang Mekah sebelum Islam datang, berhala-berhala ni tersemat di hati mereka. Cinta berhala, agungnya berhala, hebatnya berhala duduk dalam hati mereka. Nabi tahu kalau Nabi pecahkan 100 berhala, mereka akan buat 200 yang baru. Nabi bakar 50 biji berhala, mereka akan bina semula 100 yang baru. Selesai tak masalah? Tak selesai masalah. Kita semangat kuat hari ni, dapat hidayah pada Allah. Jom kita bom tempat maksiat. Kita bakar tempat konsert. Kita bakar tempat judi. Kita bom tempat-tempat orang kelab malam. Contoh. Semangatlah sebab semangat. Baik ke tak baik? Tak baik. Kenapa? Kita hanya bakar benda yang zahir. Dalam hati mereka kita tak buang. Jadi kesan dia kita bom satu tempat maksiat kat Malaysia ni akan keluar macam cendawan 5 tempat maksiat baru. Kita nak bom lagi. Selesai masalah? Tak. Apa yang kita nak buat hari ni? Kita nak hilangkan kebatilan yang ada dalam diri umat. Bukan yang luar ni. Kebatilan yang ada dalam diri. Nabi SAW, siapa yang pecahkan berhala ni? Kalau ikut tafsiran yang Nabi tunjuk guna tongkat. Tu pecahkan. Siapa yang pecahkan berhala ni? Orang yang pecahkan berhala ni masa Fatah Mekah adalah sahabat-sahabat Nabi yang dulunya mereka penyembah berhala tersebut.
Dulunya mereka tegar, tekun penyembah berhala tersebut bagi hasil tanaman, hasil ternakan pada berhala. Mereka ni, Nabi telah buang berhala dalam hati mereka, masukkan kebenaran Allah dalam hati mereka. Jadi mereka sendiri pecahkan berhala-berhala mereka. Apa maksud saya? Kita hari ini nak buangkan kebatilan yang zahir kita nampak. Tempat maksiat, tempat konsert, tempat kelab malam, tempat lawa, kita nak pecahkan, nak hancurkan. Tu kita nampak. Sedangkan tak selesai masalah. Saya tanyalah tuan-tuan dan puan-puan. Ini sekadar contoh, nak bincang. Saya jadi Menteri Besar Selangor, contoh. Saya ustaz kan, semangat. Saya jadi Menteri Besar Selangor, contohlah ni. Saya pun, okey. Mulai hari ni, tempat judi, tempat minum arak, tempat-tempat kelab malam, karaoke, tak karaoke, semua tutup. Saya jadi Menteri Besar kat Selangor. Nampak macam bagus. Nampak macam okey. Tapi, keinginan orang-orang Islam kat Selangor ni, bukan semualah, yang hati dia suka maksiat, suka lara, suka kelalaian, suka pergi tempat-tempat yang senang buat dosa ni, keinginan dalam hati mereka saya tak usaha untuk membasminya. Maka agak-agak dengan sebab saya tutup segala tempat maksiat ada kat Selangor ni, soalan saya pada tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak saya kata, Alhamdulillah orang Selangor dah berhenti buat maksiat sebab saya dah tutup semua tempat judi, tempat zina, tempat minum arak. Setuju ke tak setuju? Tuan-tuan dan puan-puan. Saya jadi Menteri Besar, saya tutup semua tempat maksiat kat Selangor ni. Baik ke tak baik? Baik ya. Tapi apa kesan dia? Boleh tak saya kata, soalan tuan-tuan, cuba jawab. Boleh tak saya kata, Alhamdulillah orang Selangor tak buat dosa dah selepas saya jadi Menteri Besar Selangor. Apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan? Setuju ke tak setuju? Setuju ke tak setuju tuan-tuan? Puan Zaman ni? Tak setuju. Tak Okay, setuju. Tak setuju. Sebab apa Puan Zaman ni? Saya dah tutup semua tempat tu. Dia tutup yang buat yang secara illegal punya. Yes. Terima kasih. Buat secara illegal punya, judi online. Takkan saya nak tutup judi online? Dia Puan Normah, apa dia Puan Normah? Tak setuju Ustaz. Yes. Sebab kita tutup segi zahir tapi sebenarnya dia sendiri tak berubah. Yes. Dia orang boleh pergi judi kat mana? KL. Nah itu. KL kan daerah saya. Okey lah, KL pun saya juga Menteri Besar. Oleh kerana saya baik sangat, orang lantik jadi Menteri Besar, Menteri Wilayah dan Menteri Selangor. Dia orang pergi judi kat Pahang, Getir Highland, baik punya. Dia orang pergi tempat lain pula untuk buat benda-benda yang tak baik. Jadi saya hanya menghancurkan apa yang saya. Bukan saya kata tempat tu bagus, tak bagus lah. Tapi kalau kita hanya fikir nak hancurkan tempat tu, tanpa menghancurkan yang ada dalam hati manusia. Maksudnya hati orang Islam, kita tak tarik cinta agama, cinta amal, cinta akhirat. Kita tak tarik hati mereka pada kebaikan. Walaupun kita tutup semua tempat maksiat, mereka masih mencari-cari tempat maksiat yang lain. Mereka masih mencari-cari tempat maksiat yang lain. Kalau buat dalam rumah orang, tempat judi dalam rumah orang, takkan kita nak pergi cek rumah orang, mana kita tahu. Jadi mereka akan buat juga benda yang sama secara illegal tadi. Tapi kalau kita bukan saya lah. Kalau kita semua berusaha buat majlis agama banyak lagi, ajak orang cintakan agama. Sekarang ni kat masjid banyak majlis agama. Kat Selangor berlambak majlis agama. Kuliah duha, kuliah malam, kuliah siang, macam-macam kuliah ada. Tapi semua orang nak pergi? Tak semua orang nak pergi. Ramai yang minat tempat maksiat lagi. Tapi kalaulah kita berjaya ajak anak-anak muda ke, dewasa ke, semua ke arah kebaikan. Walaupun kat Selangor ni ada 500 ataupun 5,000 tempat maksiat. Contoh, ni sekadar contoh, saya tak tahu berapa pun. Tapi oleh kerana hati anak muda, hati orang Islam kita bawa pada agama, tak sedikit pun terdetik dalam hati mereka untuk pergi tempat-tempat tersebut. Anak kita, contoh, anak perempuan kita minat artis Korea, pakai seksi macam artis Korea juga. Kita ni geng surau, malulah kan, marah. Apa ni pakai macam gonong-gonong, kita marah. Dia beli skirt, kita ambil skirt, kita buang, kita bakar. Dia beli baju ketat, baju seksi, kita ambil, kita buang, kita bakar pakai buruk. Baguslah nampaknya. Tapi apa kesan tak baik dia? Depan kita, dia pun terpaksa lah pakai baju kurung, pakai tudung. Sebab tak nak kena marah, kena membebel. Belakang kita, kita tak ada, dia belajar jauh-jauh sikit pada kita. Belakang kita, Masya Allah. Cara perpakaian ni sangat teruk. Sebab apa? Kita hanya bakar apa yang zahir, yang dia pakai. Tapi kalau kita masukkan dalam hati anak perempuan kita, ni contoh. Cinta agama, cinta akhirat. Pentingnya tak perintah Allah dalam hati kita masukkan. Kita masukkan dalam hati mereka rasa berdosa buat benda yang Allah murka. Maka pakaian seksi mereka yang mereka beli tu, mereka akan bakar sendiri. Mereka akan ambil buat kain buruk, mereka akan ambil buat balut nangka, balut cepedak dan sebagainya. Apa maksud saya? Kita hanya fikir nak bateras yang zahir.
Kita hanya fikir nak membanteras yang zahir. Nak buang tu, nak buang ni, baguslah. Tapi tanpa kita fikir untuk membanteras yang batin, maka kebatilan tidak akan hilang. Nabi, lepas jadi Nabi, tak adalah fikir terus, okey sekarang saya nak, ni kat Mekah tak boleh ada, ni tak boleh ada. Tak, Nabi dakwah hati ke hati dulu. Sampailah mereka sendiri yang cintakan Islam, mereka sendiri yang menghancurkan berhala-berhala yang dulu mereka puja gila-gila. Tempat maksiat, kita hanya bakar tempat tu, tapi kita tak buang cinta maksiat yang ada dalam hati mereka, nanti mereka akan benci kita, menyampang dengan Islam. Yang kedua, mereka akan buat lagi besar lagi. Buat demonstrasi menuntut kerajaan negeri Selangor di bawah pimpinan saya untuk buat tempat maksiat lagi besar lagi. Contoh. Ini sekadar contoh. Okey? Maksud saya, kebatilan akan hilang bila kita sungguh-sungguh bawa kebenaran. Jadi orang pergi konsert, orang pergi maksiat, salah siapa? Salah saya. Salah saya hanya fikir ibadat saya saja. Saya tak fikir pun nak tambah orang baru dalam geng surau saya. Saya tak fikir pun nak tambah orang baru dalam majlis-majlis agama yang saya sertai. Kita fikir nak ajak orang baru ke surau, itulah kebenaran. Kita fikir nak ajak orang baru ke, kita biasa kuliah duha kat surau kita. Kita biasa duduk kuliah duha kat surau kita. Muka sama je lah yang join. Baguslah. Tapi, macam mana kebenaran tu nak tersebar luas? Sebab kita punya hanya sama kita je. Fikir untuk ajak lagi ramai orang, insya-Allah, maka lagi ramai orang ciptakan kebaikan, lagi kurang orang akan meninggalkan dosa maksiat. Ayat biasa kita dengar, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat dapat jaga fahsyak dan munkar. Kita ajak orang jaga solat sungguh-sungguh, yakinlah orang tu akan tinggalkan maksiat. Kita tengok orang pakai seksi, kita pun kecam, kutuk, mengata kat dia lah, munafik lah, itulah kita kata kat dia. Selesai masalah? Tak selesai masalah. Adakah dengan sebab kita kutuk kecam dia pun jadi berubah pakai tudung? Kenapa? Ramai sangat orang kecam aku pun terpaksa pakai tudung. Tak ada. Dia makin teruk, makin menjawab, adalah. Tapi orang macam tu, kita ajak dia pada cinta akhirat, cinta agama, cinta majlis ilmu. Nanti dia sendiri akan berubah, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sekadar dia berubah, dia juga akan fikir orang lain. Macam mana nak buat artis lain pakai tudung juga. Macam mana nak buat orang yang minat kepada lara ni, minat pada majlis agama juga. Itu yang penting kita usahakan. Okay, kita berhenti sini dulu. Maafkan saya. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin.